Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, untuk video kali ini kita akan membincangkan berkenaan dominant candle. Dominant candle specialize dia dekat mana? Dekat bear. Okey, baik. So sekarang ni sama juga macam dominant candle untuk bull, cumanya bull kita akan memberikan fokus apabila dominant candle untuk bull ini berlaku dalam formation support. Okey. Bila mana kita nak fokuskan kepada bear, kita akan memberikan fokus kepada formation resistance. Okey. Baik. Jadi sekarang ni saya ada satu contoh, yang saya dah buat di mana kedudukan high price untuk candle bear jauh lebih tinggi berbanding dengan high price daripada candle bull. Okey. Dia punya simulation dia saya dah buat dekat sini. Okey, yang ni untuk candle bull dan yang ini pula untuk candle bear. Okey. So kita bermain perbincangan ini dia akan berdasarkan kepada sudut nilai harga dan juga pips. Okey. Baik. Sekarang ni bermula daripada close price untuk candle bull ni tadi. Okey. Perjalanan itu bermula bila mana dia nak buat high price. Okay, recall balik, recap balik korang punya pembelajaran yang sebelum-sebelum ni. Daripada open turun pergi dekat low, daripada low naik terus kepada high. Makna kata yang ini, anak panah yang ini merupakan pergerakan yang berlaku daripada low menuju kepada high price. Itu yang berlaku. Okay. Dan seterusnya daripada high price ni tadi dia membuat closing dekat mana? Dekat close price tu. Okey, baik. So dengan andaian bahawa berlaku pembelian pada aras harga $19 dekat sini. Dan seterusnya apabila mana sampai pada harga $22. Okey, buyer yang jenis ini yang membeli pada harga yang mahal akan membuat keputusan untuk keluar daripada pasaran walaupun dengan sedikit keuntungan. Sebab apa? Kos untuk dia beli dah mahal. Okey, naik $20, naik $20, naik $21, naik $22 dan sebagainya. Yang tu pun dah boleh close dah. Sebab apa? Sebab dia membeli kontrak dengan harga yang mahal iaitu $19. Ini contoh, ya. Baik. Jadi sekarang ni bila mana kita nak tengok pula macam mana keadaan untuk seller. Okey, daripada high price turun ke close price, pergerakan tersebut didominasi oleh seller. Dia turun ke bawah. Baik. Dekat bahagian high price ni tadi, apabila mana base kontrak untuk base bersamaan dengan $22, kontrak untuk quote nilainya ialah $6. Jadi di sini seller telah pun membeli kontrak dengan harga $6 dan seterusnya apabila sampai kepada peringkat harga $9, dia membuat keputusan untuk keluar daripada pasaran. Jadi dalam kes yang sebegini, yang mana yang pertama, pergerakan ini berlaku daripada low menuju kepada high untuk candle bull. Okey. Pergerakan itu berlaku, saya ulang, daripada low sehingga kepada high. Makna kata modal dia $2. $2 kalau kata dia dah naik sampai ke level high price ni tadi ataupun dekat tengah-tengah ni pun tak kisah, tak ada masalah. Makna kata buyer telah pun berada dalam satu situation, satu atmosphere yang selesa. Dia dah convenience dengan keadaan dia sekarang sebab harga tu dah naik jauh lebih tinggi berbanding dengan harga kos dia. Okey, kira dia nak BE pun boleh, apa pun boleh, tak ada masalah. Okey. So some of them yang ada yang membeli di pertengahan jalan dan membuat keputusan untuk keluar daripada sini. Bermaksud dekat sini apa yang saya cuba nak sampaikan ialah untuk keadaan ini, untuk candle bull ni tadi, untuk situation di mana berlakunya high price bagi candle bull ni tadi, buyer dominant. Buyer dominant. Bila mana ada cubaan, ada try out daripada seller untuk masuk dalam pasaran daripada high price ni turun kepada close price ni, ini memberikan satu gambaran yang mana ada cubaan yang dibuat oleh seller untuk masuk dalam pasaran yang pertama. Yang kedua,
Bila mana buyer memberikan ruang untuk seller masuk dalam pasaran, seterusnya mendominasi harga tersebut daripada high ke close price, ada kemungkinan psikologi trader yang membeli kontrak untuk bis ni tadi telah tergugat. Tak kisah sama ada di sini ataupun di sini, especially di bahagian pertengahan lah, yang membeli pada harga yang mahal. Mungkin orang yang membeli, golongan-golongan yang membeli harga kontrak untuk bis yang murah dekat area sini, so dia tak berapa terkesan sangat walaupun harga tu tadi dia turun sampai sini. Okey, baik. Sekarang ni dalam keadaan yang mana selepas close candle bull, okey, berlaku candle bear pula. Baik, bila mana berlaku candle bear, okey, so sama-sama kita figure out dekat macam mana permulaan dia berlaku dan sebagainya. Baik, so bila mana open price ni tadi, okey, tolong recap balik macam mana berlakunya candle bear. So saya buka sekejap candle bear. Daripada open pergi high, high pergi ke low, low pergi ke close price. Itu keadaan bagaimana berlakunya candle bear. Tolong sebab saya nak explain ni agak panjang. So tolong make sure korang betul-betul faham lah. Okay, kita start explain daripada sini ni, daripada candle bull ni. Baik, so sekarang ni bagaimana keadaan berlakunya candle bear. Daripada open price naik pergi high price, daripada high price turun ke bawah ke low price balik, and then dia buat closing. Baik, saya tak nak step 2 dan step 1 tu saya abaikan. Kita just fokus bahagian sini saja sebab kita nak bercerita berkenaan dengan dominant candle as a bear ni tadi. Baik, cubaan yang pertama berlaku dekat seller, daripada seller, ialah di sini. Cubaan yang pertama, ini ruangnya. Ini ruangnya yang mana berlaku percubaan daripada seller tu tadi. Okey, boleh nampak dekat sini nilai base lebih tinggi berbanding dengan nilai quote. Tapi seller redah juga masuk dalam pasaran. Baik, bila mana katakanlah ada some of them yang membeli kontrak untuk base ni tadi masih lagi hold harga, masih lagi hold contract, masih lagi memegang kontrak untuk base. Bila mana harga daripada open naik pergi kepada high price, disebabkan percubaan ini telah pun berlaku. Pada angka 22, 21 dan 20 ni tadi telah pun berlaku percubaan daripada seller untuk mendominasi market dan mereka berjaya sehingga kepada close price ni tadi. Bila mana harga meningkat sehingga kepada 27, 26 ataupun 25 dolar dekat bahagian sini, bahagian atas ni. Jadi mana kata sekarang ni, apa yang golongan-golongan yang membeli kontrak untuk base di sini akan buat ialah mereka akan cuba untuk memaksimalkan keuntungan, dan dalam masa yang sama mereka tak nak berada dalam keadaan yang rugi. Jadi bila mana candle tu tadi naik sampai atas ni lebih tinggi daripada high price yang sebelum ni, tapi bila mana there is a sign of seller yang mula mendominasi market dan seterusnya menjadikan dia sebuah shadow, okey, dekat sini most of the buyer yang membeli pada harga yang murah dah keluar. Itu yang berlaku. Diorang dah keluar daripada pasaran. Apatah lagi apabila sebuah candle berjaya di close, berjaya dibuat closing as a bear candle. Makna kata seller betul-betul dominan untuk candle yang ini. Baik, jadi ini merupakan penerangan bagaimana untuk kita mendefinisikan situation dia. Kita nak cerita secara detail siapa yang berlaku terhadap keadaan candle yang sebegini. Ciri-ciri dia simple, sama sahaja macam dominant candle untuk bull, di mana kedudukan high price untuk bear lebih tinggi berbanding dengan kedudukan high price untuk bull. Dan wajib formation sebegini kita perhatikan pada formation resistance. Okey. Baik, selepas daripada ni insya-Allah kita akan belajar dan kita akan perhatikan macam mana pula apa yang berlaku on chart dengan menggunakan dominant candle as a bear ni tadi. Baik, kita akan bertemu pada video yang berikutnya. Fahamkan betul-betul teori dan juga amali yang kita dah bincangkan in term of value dan sebagainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.